Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni aku nak kongsikan kepada korang video berkaitan dengan Mitsubishi Xpander. Okey, kita maklum bahawa Mitsubishi Xpander ni dah dilancarkan pada penghujung tahun 2020 dan dijual pada harga di bawah 94,000 di atas jalan tanpa insurans, dan antara model yang paling banyak dicari lah oleh pengguna-pengguna atau peminat otomotif selain daripada X50, Ativa dan Xpander. Ni adalah satu lagi antara model kereta yang sering dicari oleh peminat-peminat dunia otomotif. Dan aku faham ianya adalah sebuah MPV, walaupun Mitsubishi declare ianya adalah sebuah crossover, sebab ketinggian dia punya ground clearance tu sampai 205 mm tu agak tinggi lah untuk sebuah MPV. Jadi disebabkan dia adalah sebuah MPV di bawah 100,000 yang sangat menarik package yang ditawarkannya tu. Siap dengan 360 kamera, kemudiannya ada dashcam, kemudiannya leather seat, kemudian a few moments later, kelengkapan yang disediakan kan tu agak komplit lah, kecuali yang selalu dirungutkan adalah berkaitan dengan airbag lah. Ada 2 airbag, dan kalau kau masuk dalam tu memang semuanya plastik keras semata-mata. Tapi hari ni aku nak cerita kepada korang, selepas beberapa bulan Mitsubishi ni dah diterima oleh penggunanya, melalui laman Facebook Mitsubishi Xpander Malaysia, didapati bahawa terdapat beberapa rungutan yang diterima oleh yang dibincangkan lah, yang diutarakan dalam grup tu. Jadi hari ini sebenarnya aku nak senaraikan 10 isu atau masalah yang sering dirungutkan oleh pemilik Mitsubishi Xpander yang dah terima. Aku tak ada pun, aku cuma baca je. Jadi aku rasa ini korang nak tahu. Jadi aku akan senaraikan sebentar lagi 10 isu. Yang pertama, isu yang diutarakan ataupun dirungutkan oleh pemilik Xpander, walaupun benda ni kecil tapi sedikit mengganggu lah. Pertama adalah berkaitan dengan klip di bumper hadapan. Dikatakan klip di bumper hadapan ni selalu tertanggal, berpunca kerana skru atau klip tu terlalu pendek. Ini adalah isu yang banyak dirungutkan oleh pemilik Mitsubishi Xpander, dan aku agak pelik lah kalau benda ni sebenarnya dah berlaku lama. Maksud aku, Mitsubishi Xpander ni kan dah dilancarkan di Indonesia sejak 2017, masuk Malaysia 2020. Kalau benda ni dah berlaku kat sana, sepatutnya kita dah dapat sebuah produk yang matang, yang dah hampir sempurna lah, benda-benda yang remeh-temeh ni kan. Tapi masih lagi berlaku, klip tu masih lagi tertanggal. Dan aku pernah dengar juga benda ni di Indonesia dulu berlaku. Jadi sepatutnya isu ni dapat diselesaikan dah 3 tahun kot. Benda tu dah keluar, patut korang dah take note lah dan selesaikan masalah. Tapi masih lagi tak selesaikan. Adakah Mitsubishi benar-benar serius dengan produk ni sebenarnya? Jadi isu ni sebenarnya Mitsubishi pun dah mengakui rasanya. Berikut bacaan aku kat dalam grup tu, Mitsubishi dah mengakui, dan kalau korang ada masalah ni, datang dan minta Mitsubishi gantikan dia punya klip. Aku tengok yang tak sabar menunggu nak pergi service center je lah. Korang waktu dah lah MCO, kemudiannya kau nak pergi service center tu dah satu hal. Jadi korang akan tunggulah waktu servis selalunya kan. Masalahnya nak menengok benda tu sampai beberapa bulan. Jadi kesannya kebanyakan ada juga pemilik-pemilik Xpander ni usaha sendiri mengikat benda tu dengan kabel tight. Aku rasa itu adalah benda yang usaha lah, sebab benda tu menyakitkan hati. Tapi aku tak cadangkan lah. Better apa-apa hal korang bawa pergi service center, takut kemudian hari nanti dia kata avoid lah apa kan, susah. Jadi pergi je ke service center untuk buat benda tu. Yang kedua, perkara kedua yang sering dirungutkan oleh pemilik Xpander adalah isu berkaitan dengan monitor, screen monitor multimedia 9 inci yang dibekalkan oleh Mitsubishi Xpander. Didapati beberapa unit telah mengalami kerosakan. Dia punya screen tu terus tak ada gambar, ada garis-garisan je. Macam gambar ni. Jadi bukan berlaku pada seorang, tapi beberapa pemilik Xpander telah mengalami masalah ini. Dan jika ke Mitsubishi Center ataupun service center, dia akan tukar lah. Jadi aku dengar juga bahawa ianya bukanlah isu yang
berlaku kepada pemilik expander saja, tapi AXX pun ada masalah ni juga. Okey, jadi menimbulkan persoalan jugalah tentang skrin ni. Jadi itu agak, aku rasa antara benda yang paling besar isu yang dibangkitkan oleh pemilik expander dalam 10 isu yang aku nak cerita ni. Ini mungkin antara yang paling besar lah. Okey, dan sangat annoying lah kan. Benda tu siasa kau nampak kot, kau bawa kereta kau nampak benda tu macam gitu, berlain-lain. Jadi pedih hati tu, Tuhan je lah yang tahu kan. Okey, jadi itu masalah yang kedua. Okey, masalah skrin 9 inci yang rosak. Okey, tapi masih lagi boleh di cover oleh waranti. Aku risau juga selepas habis waranti tu apalah cerita benda tu Okey, perkara yang ketiga. Okey, perkara yang ketiga, aku dapati bahawa isu ni sebenarnya di Indonesia pun dah dibangkitkan, dah dengar cerita. Okey, Mitsubishi Xpander kan ada blower kat atas ni, aircon van kan, aircon van atas ni. Okey, aircon van ni logiknya ianya sejuk lah. Okey, tetapi di waktu tengah hari terik, okey, waktu panas, okey, tengah-tengah hari buta tu, okey, ada satu masalah di mana akan bunyi ting 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 kat atas ni. Okey, tu isu yang ketiga. Okey, bunyi pada siling kerana besi tu sejuk dan panas ni bertembung, jadi dia meliuk lah. Dia punya molekul-molekul tu bergerak, jadi dia macam ting-ting, dia ada bunyi. Okey, aku tak pasti sama ada bunyi tu berterusan ataupun sekali-sekala je muncul masa memula panas ataupun sepanjang jalan ke. Tu aku tak tahu. Jadi aku harap dianya bukanlah bunyi yang sentiasa berbunyi macam kau tak pakai seatbelt tu. Aku harap dia mungkin hanya permulaan masa aircon mula disejukkan je lah. Okey, tu pun jadi isu juga yang selalu dibangkitkan. Dan sebenarnya di Indonesia dah cakap pasal benda ni. Okey, nampaknya masih dah sampai Malaysia masih lagi belum berjaya diselesaikan berkaitan dengan isu ini. Okey, isu yang keempat adalah isu yang keempat adalah isu yang berkaitan dengan bau bau. Okey, dikatakan bau boleh masuk ke dalam kereta bila kita lalui kawasan-kawasan yang berbau lah. Mungkin kawasan kilang sawit ke ataupun tempat pelepasan sampah ke, dia kata boleh masuk dalam kabin. Okey, ini adalah benda yang aku paling tak suka. Okey, bila kita bawa kereta ada bau-bau luar, terutamanya macam asap. Kalau kau ikut belakang lori, kalau dia masuk dalam kereta sangat tak menyenangkan. Okey, jadi itu antara benda yang mungkin di masalah QC atau pemasangan. Aku tak pasti sama ada melibatkan semua orang ataupun dalam kes-kes tertentu mungkin tak kedap bau ke ataupun pemasangannya ada masalah lah. Okey, di selain masalah bau, okey, yang kelima, okey, terdapat bunyi whistle. Okey, pada kelajuan tertentu 90, okey, dia ada bunyi whistle. Dia gini, berbeza dengan bunyi angin yang biasa kita bawa kereta kita dengar angin ataupun bunyi tayar. Bunyi whistle ni kalau dia berterusan dia akan bingit lah. Okey, kalau bunyi menderu tu lain. Okey, dikatakan bunyi whistle. Okey, dan beberapa pemilik expander yang mengalami isu ni telah sebenarnya pergi ke Mitsubishi ke Mitsubishi, dan setengah service center senang je cakap itu memang macam tu. Okey, itu adalah benda-benda yang wajar jadi. Okey, aku rasa benda tu tak patutlah. Okey, jawapan-jawapan yang bodoh macam ni aku rasa tak patutlah. Okey, bila ada masalah je semua benda tu benda biasa. Benda tu memang macam tu. Ini aku rasa benda yang paling bodoh sekali. Okey, dari segi servis. Okey, tapi sebenarnya bila ada pemilik expander yang lain pula pergi ke pusat servis, mereka tawarkan pembaik pulihan. Okey, sebenarnya boleh dibaik pulih, boleh dibetulkan supaya tak bunyi itu tak keluar. Tapi masalahnya itu baguslah yang kau dapat service center yang okey, kita dah pernah ada kes ni, kita dah tahu dah puncanya, kita buat. Okey, masalah kepada pusat servis yang mudah je cakap memang macam itulah bunyinya. Kau faham tak? Maksudnya banyak benda ni kalau kau pergi ke pusat servis dia akan cakap macam itulah. Kenapa dia macam ni bunyi ketik-ketik? Itu memang macam itu. Senang je jawapan yang paling mudah dan ianya sangat bodoh. Sebabnya kau buat ada masalah macam ni, carilah punca. Okey, betulkan. Okey, bukan bagi jawapan-jawapan yang bodoh macam tu.
Okey, kita akan cuba check dulu, cari punca. Kita mungkin rujuk kepada servis-servis center yang lain, adakah benda yang sama, macam mana mereka buat. Patutnya macam gitu. Bagi jawapan yang proper, bukannya jawapan memang macam gitu. Okey, tak patutlah untuk sebuah kereta 90,000 yang pada sebahagian besar rakyat Malaysia ni dia anggap mahal. Okey, kemudian ada masalah-masalah sini kau jawab macam gitu je. Okey, itu pada aku benda yang sangat tak masuk akal.